Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baca ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samaniyata azwaj minadh-dha'ni ithnain wa minal ma'zi ithnain. Qul adh-dhakarain harrama amil unsayain amma ishtamalat alayhi arhamul unsayain. Nabbi'uni bi'ilm in kuntum sadiqin. Wa minal ibli ithnain wa minal baqari ithnain. Qul الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. Binatang ternak itu 8 ekor, 4 pasangan dari kambing biri-biri 2 ekor, sepasang jantan betina, dan dari kambing biasa 2 ekor, sepasang jantan betina. Tanya, Qul az-zakaraini harrama amil unsayain. Tanyalah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, adakah yang diharamkan itu, yang diharamkan oleh Allah itu 2 jantannya atau 2 betinanya? Amma istamalat alaihi arhamul unsayain, adakah yang diharam itu 2 jantan atau 2 betinanya, atau yang dikandung oleh rahim 2 betinanya? Nabbi'uni bi'ilmin, terangkanlah kepada aku dengan berdasarkan ilmu pengetahuan, yakni hukum syarak dari Allah yang menjadi dalil tentang haramnya. In kuntum sadiqin, jika betul kamu orang yang beriman. Wa minal iblis nain, dan dari 2 ekor dari unta pula 2 ekor pasang jantan betina. Wa minal baqari isnaini, dan dari 2 ekor lembu, dari lembu 2 ekor pasang jantan betina. Qul az-zakaraini harrama amil unsayain. Tanyalah wahai Muhammad, adakah yang diharamkan Allah itu 2 jantannya atau 2 betinanya? Amma istamalat alaihi arhamul unsayain, atau yang dikandung oleh rahim 2 betinanya? Am kuntum syuhada idh wassakumullahu bihadza, ataupun kamu telah ada menyaksikan ketika Allah menyuruh serta menentukan kepada kamu atau datuk nenek kamu, idh wassakumullahu bihadza, ketika Allah ketika menentukan kepada kamu dengan hukum itu. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mereka-rekakan kata-kata dusta terhadap Allah? Liyudillan nas bighairi ilmin, untuk menyesatkan manusia dengan tidak berdasarkan ilmu. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Ayat ini menyatakan menolak khurafat yang ada dalam yang dipercayai dalam masyarakat jahiliah tentang halal haram. Tentang halal haram dinyatakan dahulu hukum halal dan haram ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala jua. Allah menjadikan binatang ternakan ini
dibahagikan. Ada yang boleh membawa muatan yang banyak besar, iaitulah binatang ternakan yang besar-besar, dan ada binatang ternakan yang kecil. Yang besar dan yang kecil. Yang besar boleh memuat muatan, yang kecil boleh diambil bulu. Itu saja. Adapun untuk menentukan yang betina boleh dimakan, yang jantan tak boleh dimakan dalam keadaan-keadaan yang tertentu, Allah Subhanahu wa taala bertanya dalam ayat ini, dari mana kamu dapat ini? Dari mana kamu tentukan? Bukankah binatang itu sama ada jantan ke betina ke? Daripada rahim ibunya yang sama. Kadang-kadang dia melahirkan anak jantan, kadang-kadang anak betina. Yang kamu pula tambah pula yang hukum yang lain pula. Kalaulah anak betina itu datangnya daripada perut yang keberapa, kamu hukumkan dengan hukuman-hukuman yang tertentu. Dari mana? Nabbi'uni bi'ilmin, terangkan kepadaku dengan ilmu pengetahuan. Dari mana kamu boleh dapati hukum ini sehingga kamu menentukan halal haram sendiri? Kamu tolak hukum haram dan halal yang ditentukan oleh Allah. Ini kaedah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaedah turun kepada hukum akal. Kemudian apabila turunkan kepada hukum akal ini, meletakkan semua binatang ternakan ini dalam satu kelompok yang dibagi-bagikan kepada bilangan-bilangan yang kecil-kecilnya, bilangan yang kecil. Dikatakan di sini samaniyata azwaj, binatang ternakan itu ada 8 ekor, maknanya 4 pasangan. Samaniyata azwaj, 8 ekor, 4 pasangan. Ya, 4 pasangan ini yang dahulunya ada hamulah, ada farsh, ada hamulatan wa farsha, ada yang boleh dinaik, boleh digunakan untuk tanggungan, untuk muatan, ada pulanya yang boleh diambil bulu. Yang boleh diambil bulu itu 2 pasangan. Yang diambil jadi buat muatan itu pun ada 2 pasangan juga, betina dan jantan, kuda dan unta, kambing dan biri-biri. Kambing ada 8, ada betina, ada jantan, biri-biri pun demikian juga, unta pun demikian juga, kuda pun demikian juga. Ini yang dibuat muatan yang untuk dijadikan kenderaan. Ada 8 semuanya. Carilah lagi mana lagi kumpulan. Ini 8 ini saja bilangan ternakan yang kamu ternak, yang disebutnya an'am, binatang na'am. Sama net azwaj. Minad dha'ni isnaini wa minal ma'zi isnaini. Kambing biri-biri 2 ekor, ada sepasang jantan betina, dan dari kambing biasa 2 ekor, sepasang jantan betina. Ada betina, ada jantan. Kambing pun ada jantan betina. Biri-biri pun ada jantan betina. Ma'zis nain. Qul az-zakaraini haram. Qul, tanyalah hai Muhammad, az-zakaraini, ada ke 2 jantan yang kamu tak boleh makan, ataupun 2 betina yang kamu tak boleh makan? Tanya mereka, hak mana yang sebenarnya boleh makan, hak mana tak boleh makan? Pasal apa Tuhan tanya begini? Tanya begini sebenarnya nama dalam bahasa Arab disebut iqham, untuk mematikan hujah. Apa sebabnya? Kandungan hak dalam laki-laki, adakah kandungan dia berbisa, ataupun dalam kandungan hak betinanya berbisa, mengatakan kamu tak boleh makan, ataupun sengaja-ngaja kamu kata ini boleh, ini tak boleh, ini adat kamu saja, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Kita katakan mana-mana pun khurafat ini tidak boleh dipasang dengan akal. Khurafat seperti mana yang kita sebut sebelum ini. Khurafat adalah suatu perkara yang karut. Khurafah maknanya karut, begitu, karut. Yang karut ini boleh kita buat kaedah padanya. Karut tak boleh buat kaedah sebab dia tidak keluar daripada akal. Yang boleh dijadikan kaedah ini keluar daripada akal. Adapun adat, adat ini cukup percaya saja kau nak percaya. Nak bahas, nak debat, tak diterima. Tak terima debat, tak terima bahas. Terima saja dengan dasar ta'assub. Ta'assub ni maknanya apa? Ta'assub ni tutup mata. Tutup mata dengan kain, itu namanya ta'assub. Itu saja yang boleh diterima. Sekarang orang jahiliah mereka mempunyai akal. Sekarang nak tanya akal bagaimana? Az-zakaraini harrama, kamu kira 2 ekor jantan yang diharam ataupun 2 orang betina, amastamalat alaihi arhamul unsayain, ataupun yang keluar daripada rahim, daripada kandungan 2 betina, ataupun 2 betina yang datang daripada rahim yang sama, ataupun 2 jantan.
Dua jantan. Yang kedua-dua ini datangnya sama ada jantan atau betina, datangnya daripada rahim ibu yang sama. Rahim datangnya daripada betina. Jadi kalau begitu, kalaulah kamu katanya jantan tak boleh dimakan, kan dia datang daripada rahim yang rahim betina juga. Kalau kamu katakan dua betina yang tak boleh dimakan, datangnya daripada rahim yang sama. Apa bezanya jantan betina jika kedua-duanya datang daripada ibu yang sama? Oh, tak boleh jawab lah. Tak boleh nak jawab tentang beza-beza. Hanya orang katanya datuk nenek kami tak makan, datuk nenek kami tak makan, setakat itu saja. Bila nak tanya-tanya, tak boleh. Tak boleh. Khurafat pun demikian, bukan sajalah khurafat jahiliah, khurafat dalam masyarakat kita pun, benda yang khurafat, benda yang karut, benda karut tak boleh ditanya. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin, terangkanlah kepada aku dengan berdasarkan pada ilmu pengetahuan syarak dari Allah yang menjadi dalil tentang haramnya jika betul kamu orang beriman. Islam satu agama yang berasaskan ilmu pengetahuan sejak wahyu pertama diturunkan. Wahyu pertama diturun ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ilmu sebab ilmu ni bermula daripada baca. Nabi disuruh baca, Iqra, dia tidak kata ikut. Tak ada. Ikut ini ta'assub, ikut ini tanpa ilmu pun dia boleh ikut. Tetapi Iqra, baca tidak. Orang yang membaca dia tidak boleh ikut. Pasal apa? Sebab dia mempunyai usaha sendiri untuk mendapatkan ilmu. Bagaimana orang berilmu nak ikut orang lain? Tak boleh. Tak boleh. Oleh sebab itulah, bagi mereka yang ada ilmu, mereka seharusnya mendapat sedikit kebebasan. Apabila mereka ada ilmu, mereka bebas mengikuti apa yang mereka baca. Tak boleh di antara orang ilmu dengan orang tak ada ilmu nak disamakan. Tak disamakan. Ini orang tak ada ilmu, awak ikut saja. Boleh kita kata begitu. Sebab dia tak ada ilmu, dia tidak membaca, dia pakai ikut saja. Ini hamba Allah dia membaca. Dia membaca, dia tahu lebih jauh dan lebih dalam. Berikan kebebasan kepadanya, kerana Islam mengalu-alukan ilmu dan sekaligus mengalu-alukan pendapat orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Jadi oleh kerana itu, di dalam ayat ini dikatakan nabbi'uni bi'ilmin, cakapkanlah kepadaku, beritahu kepadaku dengan ilmu pengetahuan, supaya apabila ilmu pengetahuan dapat kamu boleh kemukakan, maka memangnya sah ya begitu. Sebab berdasarkan ilmu. Tinggal lagi ilmu ini sumbernya betul ataupun tidak betul. Sumbernya betul memangnya sumber Al-Quran, memangnya sumber akal. Akal ini yang pertama sekali. Sebab untuk mendapat ilmu ialah akal. Apabila seorang menggunakan akal, artinya dia menggunakan sumber untuk mendapatkan ilmu. Yang kedua, sumber ilmu Al-Quran dan hadis. Ini namanya sumber wahyu. Jadi sama ada sumber itu sumber akal ataupun sumber wahyu. Nabbi'uni, beritahu kepadaku, in kuntum sadiqin, jika kamu orangnya betul, benar dalam dakwaan kamu. Wa minal iblis naini wa minal baqari isnain, daripada unta pula ada dua ekor, yakni sepasang jantan betina unta. Dalam bahasa Arab disebutnya ni ada naqah, ada jamal. Al-jamalu unta, an-naqatu pun unta juga. An-naqah unta betina, al-jamalu unta jantan. Wa minal baqari isnaini, dan daripada lembu pula isnaini, dua ekor. Macam mana dua ekor lembu ekor? Iaitulah bakar ini, bakarun saurun yang jantan, saurun. Baqaratun, lembu betina. Suratul Baqarah, surah lembu betina, saurun lembu jantan. Begitu juga katanya ada dua ekor juga jantan betina. Qul azzakaraini harrama amil unsayain, tanyalah mereka hai Muhammad, adakah diharam itu dua ekor jantan atau dua ekor betina? Tanya. Amma istamalat alaihi arhamul unsayain, ataupun yang dikandung oleh rahim dua betinanya. Am kuntum syuhada, ataupun adakah kamu menyaksi, syuhada menjadi saksi, iz wassakumullahu bihadza, ketika Allah menentukan kamu dengan perkara ini. Ya, ketika Allah menentukan jantan betina daripada unta ataupun daripada lembu, ketika menentukan ini, adakah kamu menyaksikan bahawa Allah kata yang ni boleh makan, yang tak boleh dimakan, yang ni halal, yang ni haram? Adakah kamu pada ketika itu masih hidup dan kamu boleh menyaksikan ketika Allah berfirman menentukan status halal haram bagi dua binatang ini?
Faman, tentunya tak ada. Kamu pun tidak lahir lagi pada ketika itu. Ketika Tuhan buat lembu dulu, kamu tak ada. Ketika buat lembu dulu, lembu betina, kalau lembu jantan, kamu tak lahir lagi pada ketika itu. Tiba-tiba bila kamu lahir, kamu pandai-pandai pula kamu kata hadza halal, ini haram, ini boleh dimakan, ini tak boleh dimakan, semata-mata dengan rekaan kamu berdasarkan kepada berapa anak, berapa perut, dari perut mana dia datang, perut mana hak laki-laki dia datang, hak betina datang. Oh, kalau macam tu kamu ikut nafsu kamu. Ikut nafsu adalah satu zalim. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapakah yang lebih zalim? Tak ada lagi yang lebih zalim daripada orang yang mereka-rekakan dusta terhadap Allah. Ini boleh, ini tak boleh, ini dusta. Jadi oleh kerana itu, buanglah kepercayaan khurafat ini, balik sajalah kepada hukum Allah yang menetapkan halal dan haram itu. Halal haramnya hak Allah Subhanahu wa taala jua. Tak ada siapa yang boleh ciptakan halal haram ini. Liyudillan nas bighairi ilmin, supaya dia menyesatkan manusia tanpa ilmu pengetahuan. Ada pulakah dia boleh menyesatkan orang? Ada pula dia boleh menyesatkan orang ini dengan ilmu pengetahuan? Tak ada. Dia boleh menyesatkan. Sesat itu kalau tidak ada ilmu. Barang siapa yang ada ilmu dan dia menggunakan ilmu yang ada padanya, dia tidak akan sesat. Akal manusia, jika dipakai akal saja sekalipun, jika akal ini dapat berfikir dengan waras, akal tidak menyesatkan manusia, tidak menyesatkan. Tetapi akal yang diberi fungsi sepenuhnya tanpa terikat dengan nafsu. Tetapi akal ini kadang-kadangnya lebih banyak keadaannya dia salah disebabkan dia tunduk pada nafsu. Akal kata ya kepada nafsu yang mahu. Kadang-kadangnya akal kata tidak, nafsu kata ya. Akal kalah. Nafsu selalunya menang. Nafsu selalunya menang apabila bertentangan dengan akal. Oleh itu, Al-Quran, wahyu hadis perlu menyokong, perlu dibawa sekali lagi untuk menentukan kehendak akal itu. Sama ada bertepatan dengan Quran ataupun hadis, maka pada ketika itu hukumannya boleh diputuskan, dan nafsu selalunya berdusta dalam membuat keputusan. Katanya di sini liyudillan nas bighairi ilmin, untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu pengetahuan. Siapakah orang zalim ni? Orang zalim tadilah orang yang menentukan halal haram berdasarkan kepada haiwan itu yang jantan dan betina menurut kaedah-kaedah tertentu. Kemudian Allah menutup ayat ini katanya, innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada kaum yang zalim, yang menentukan halal haram pada makanan ini. Dia zalim dalam perkara itu, Tuhan tidak suka. Ayat ini, dua tiga ayat yang akhir kita baca, Allah bercakap tentang makanan halal haram daripada buah-buahan dan haiwan dan halal haram, dengan menyatakan hukuman ini terlalu berat bagi Allah Subhanahu wa taala, kerana masalah makan minum adalah perkara besar bagi manusia, perkara besar. Bercakap pasal akidah memang pun besar. Kita anggap kalau makan ini pulang sajalah kepada manusia, dia nak makan apa makanlah, sebabnya semua ni barang Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tidak, rupa-rupanya menentukan halal haram adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana perkara ini dianggapnya besar. Barang yang boleh meneruskan, barang yang dimakan dan diminum, dia boleh meneruskan hidup manusia. Jika hidup manusia ini berasal hidup mereka dibantu oleh barang-barang yang haram pada makanan mereka, maka sudah tentu kehidupan manusia tidak terjamin. Jadi itulah sebabnya maka halal haram ini hak kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Makalah yang halal, makalah yang baik, kerana apabila haram menjadi pilihan mereka, maka manusia sudah tidak jadi manusia lagi. Kemudian seterusnya, qul la ajidu fi ma uhiya ila muharrama wallah